Bersama dengan tetamu undangan kita menerusi secara maya sebetulnya, dan kita bersama dengan Yang Mulia Dr. Saiful Rizal bin Haji Marali, iaitu pegawai pelajaran kanan iaitu teknikal selaku setiausaha Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal Brunei Darussalam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar doktor pada pagi ini? Sihat ya? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah, itu yang kita harapkan ya. Jadi satu tajuk yang menarik juga ni berkenaan dengan acara Majlis Sambutan Sempena Ulang Tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal di Negara Brunei Darussalam. Jadi sedar tidak sedar sudah pun mencapai tahun ke-50 ya. Jadi mungkin Tuan Doktor boleh memberikan sedikit sebanyak penjelasan mengenai dengan sejarah mengenai pendidikan teknikal di negara Brunei Darussalam. Silakan Doktor. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terlebih dahulu saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Rampai Pagi Radio Television Brunei kerana memberi peluang serta kesempatan kepada saya, wakil daripada IBTE, untuk sama-sama memberikan dan memberikan maklumat mengenai sambutan ulang tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal Brunei Darussalam yang akan diadakan dalam bulan Mac nanti. Mengenai sejarah awal penubuhan pendidikan teknikal di negara ini, sebenarnya ia bermula 50 tahun yang lalu pada tahun 1971. Pada tahun itu, Kerajaan Brunei telah menubuhkan secara serentak dua buah sekolah vocational dan teknikal pertama di negara ini, iaitu Sekolah Pertukangan Bangunan Jalan Muara dan juga Sekolah Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah di Kuala Belait. Pembinaan kedua-dua sekolah tersebut mula dilaksana pada tahun 1968 dan siap dibina untuk memulakan operasinya secara serentak pada tahun 1971. Jadi penubuhan kedua-dua buah sekolah ini, inilah yang menjadi titik awal permulaan pendidikan teknikal kerajaan berasaskan kemahiran di negara ini. Pada tahun pertama penubuhannya, iaitu tahun 1971, Sekolah Pertukangan Bangunan Jalan Muara menumpukan kepada 3 bidang latihan sahaja bertaraf sijil sepenuh masa, iaitu Carpentry and Joinery, Painting and Decorating, dan juga Brickwork, iaitu tukang susun bata. Kursus-kursus ini merupakan program-program latihan yang ditawarkan oleh City and Guilds of London Institute pada waktu itu. Seramai 90 orang pelajar pengambilan pertama diterima masuk yang diajar oleh 11 orang pensyarah. Pada masa yang sama, di Kuala Belait pada tahun 1991, seramai 60 pelajar pengambilan pertama Sekolah Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah juga diterima masuk bagi mengikuti program asas kejuruteraan City and Guilds of London Institute dalam 4 bahagian kemahiran, iaitu fitting and machining, welding and fabrication, automotive dan electrical. Tahun-tahun berikutnya menyaksikan perkembangan pantas cabang pendidikan teknikal di negara ini. Perkembangan ini dipacu oleh perpindahan ekonomi negara kepada perindustrian seperti industri minyak dan gas, yang mana telah melonjakkan permintaan untuk mengikuti program-program pendidikan teknikal di negara ini. Misalnya, pada tahun 1982, hasil kerjasama dengan syarikat minyak Shell Brunei, kerajaan pada waktu itu telah mula memperkenalkan program pendidikan teknikal di peringkat diploma yang pertama, iaitu BTech Diploma in Plant Engineering yang dijalankan di Sekolah Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah. Selepas 10 tahun penubuhannya, sekolah-sekolah teknikal kerajaan mengorak langkah lebih jauh ke hadapan dengan memperkenalkan lebih banyak program BTech Diploma dan BTech Sijil Kebangsaan bagi menggantikan program-program City and Guilds. Jadi tarikh 1 Januari 1985 merupakan satu lagi titik sejarah pendidikan teknikal Brunei, di mana Sekolah Pertukangan Bangunan Jalan Muara telah digabungkan dengan Pusat Latihan Teknikal Brunei dan kemudiannya dikenali sebagai Maktab Teknik Sultan Syaful Rijal. Manakala pada 1 April 1985, Sekolah Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah pula secara rasminya telah dinaikkan taraf menjadi Maktab Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah. Jadi era pasca kemerdekaan turut menyaksikan penubuhan beberapa buah institusi baru
bagi tujuan memajukan lagi pendidikan teknikal seperti Institut Teknologi Brunei, Maktab Jururawat dan Pusat Latihan Mekanik. Itulah sedikit sejarah awal pendidikan teknikal di negara Brunei Darussalam. Ya, Alhamdulillah ya, Tuan Guru saja berkongsi di mana ya sejarah awal penubuhan pendidikan vokasional dan teknikal kerajaan di negara Brunei Darussalam telah bermula pada tahun 1971 ya. Kita pun kita ni dengarkan di mana Sekolah Pertukangan Bangunan Jalan Muara mula beroperasi pada 1971 dan seterusnya Sekolah Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah dan pada 1985 yang ketika ini dikenali sebagai Maktab Teknik Sultan Saiful Rizal dan seterusnya ialah Maktab Kejuruteraan Jeffrey Bolkiah. Jadi doktor ya, sepanjang yang dilalui apakah pencapaian yang amat ketara yang telah dilalui dan amat bermakna bagi pendidikan teknikal di negara kita? Terima kasih. Jadi sejak ditubuhkan, pendidikan teknikal kerajaan di negara ini telah melahirkan ribuan graduan berkualiti dan berkemahiran di peringkat sijil dan diploma dalam bidang-bidang teknikal seperti kejuruteraan, perkhidmatan, perdagangan, agroteknologi, sains gunaan dan lain-lain. Penambahbaikan juga dapat dilihat dari sudut penawaran program pengajian yang sesuai dengan pembangunan industri negara. Bermula daripada 7 kursus latihan pada 1971, IPTE pada masa ini saja ketika ini menawarkan lebih 54 kursus di peringkat National Technical Education Certificate, Higher National Education Certificate dan Diploma. Salah satu lagi pencapaian pendidikan teknikal di negara ini adalah kejayaannya memperkenalkan program-program pengajian BDTVET pada tahun 1991. Program-program BDTVET yang dianugerahkan oleh Majlis Pendidikan Teknikal dan Vocational Brunei Darussalam diperkenalkan bagi menggantikan program-program BTEC dan City and Guilds yang diguna pakai dari luar negara sebelum itu. Apa yang membanggakan adalah program-program BDTVET dihasilkan sendiri oleh pakar-pakar dan tenaga pengajar tempatan dengan kerjasama industri bagi memastikan komponen-komponen kemahiran yang diajarkan kepada pelajar adalah bertepatan dengan kehendak industri, masyarakat dan ekonomi pada waktu itu. Dari segi infrastruktur pula, dari tahun 1984 hingga tahun 2006, di samping penubuhan Institut Teknologi Brunei dan Maktab Jururawat, beberapa institusi teknikal dan vokasional baru juga telah ditubuhkan termasuk Pusat Latihan Mekanik, Sekolah Vokasional Nahuda Ragam, Sekolah Vokasional Sultan Bolkiah, Sekolah Perdagangan, Sekolah Vokasional Wasan dan Politeknik Brunei. Sekolah-sekolah ini mempunyai bidang latihan dan pengajian niche masing-masing bertujuan mengurangkan pertindihan kursus di samping menjimatkan kos perbelanjaan. Dan yang terkini iaitu pada tahun 2014, pusaran globalisasi yang begitu pantas pada ketika itu telah menuntut satu transformasi atau pembaharuan besar terhadap sistem pendidikan teknikal kerajaan di negara ini. Hala tuju transformasi pendidikan teknikal Brunei seperti yang dilancarkan oleh Kementerian Pendidikan pada tahun 2014 telah memperkasa Institut Pendidikan Teknikal Brunei IPTE dengan imej baru supaya ia mampu bersaing dan menjadi institusi pilihan utama di kalangan pelajar lepasan O-level. Projek transformasi pendidikan teknikal berkenaan juga dilaksana bagi mengekalkan kredibiliti institusi pengajian dan latihan teknikal kerajaan sebagai gedung melahirkan tenaga kerja berkemahiran dan berkualiti tinggi dalam bidang-bidang khusus yang diperlukan oleh industri. Dan yang paling penting, hala tuju transformasi itu telah dapat mengubah persepsi masyarakat awam terhadap pengajian teknikal supaya lebih yakin dan positif. Itulah antara beberapa pencapaian ketara pendidikan teknikal di negara ini sejak ianya ditubuhkan pada tahun 1971. Ya, Alhamdulillah. Jadi telah kita ketahui ya, mengimbau kembali penubuhannya ya, dan juga beberapa pencapaian yang telah pun dilalui oleh daripada pendidikan teknikal Brunei Darussalam ya selama 50 tahun Jubli Emas ya. Jadi apakah rancangan yang akan diaturkan ni sepanjang majlis sambutan ini akan diadakan ni, Tuan? Ya,
sambutan ulang tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal Tunai akan diraikan dalam suasana sederhana sesuai dengan prosedur operasi standard SOP fasa awal endemik yang dilalui negara pada masa ini. 3 acara utama akan diadakan sempena sambutan Jubli Emas Pendidikan Teknikal Tunai, iaitu yang pertama majlis doa kesyukuran, yang kedua acara kemuncak itu majlis sambutan ulang tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal Tunai, dan yang ketiga acara riadah berjalan kaki. Iya, jadi itulah antara acara-acara yang akan diadakan. Jadi Tuan Doktor, bila dan di mana ianya akan diadakan ni ketiga-tiga acara ini? Jadi sambutan akan bermula dengan majlis doa kesyukuran bertempat di Majlis Masjid Asy-Syalihin pada hari Isnin 7 Mac 2022 bermula jam 8.45 pagi. Yang Mulia Dr. Haji Asman bin Ahmad, setiap usaha tetap pengajian tinggi Kementerian Pendidikan, akan hadir selaku tetamu kehormat di majlis berkenaan. Turut dijemput hadir juga adalah pesara-pesara pendidikan teknikal tunai yang telah berkumpul lumus memajukan sistem pendidikan teknikal negara selama ini. Sambutan kemudiannya diteruskan dengan acara kemuncak, iaitu majlis sambutan ulang tahun ke-50 Jubli Emas yang akan diadakan di Dewan Serambi Suluh, Terindak di Seni, Bandar Seri Begawan pada hari Selasa 8 Mac 2022 bermula jam 8 pagi. InsyaAllah hadir selaku tetamu berhormat di majlis tersebut adalah Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Hamzah bin Haji Sulaiman, Menteri Pendidikan. Mantan-mantan pengarah dan pesara-pesara pendidikan teknikal juga akan hadir sama meraikan majlis sambutan tersebut. Akhir sekali, acara riadah berjalan kaki bagi memeriahkan Bandar Kucheriya akan diadakan pada hari Ahad 13 Mac 2022 bermula jam 7 pagi. Dan hadir selaku tetamu berhormat dalam aktiviti itu nanti ialah Yang Mulia Dr. Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabri, Pengarah Pendidikan Teknik dan juga Ketua Pegawai Eksekutif Institut Pendidikan Teknikal Tunai. Iya, jadi pada 7 Mac 2022 ini akan diadakan majlis doa kesyukuran dan seterusnya majlis sambutan diadakan pada hari Selasa 8 Mac 2022 dan acara riadah berjalan kaki diadakannya pada hari Ahad 13 Mac 2022. Iya, Alhamdulillah, jadi ada 3 acara yang akan diselitkan ya. Jadi majlis kemuncaknya ialah pada hari Selasa 8 Mac 2022 sebentar tadi yang telah dikongsikan. Jadi mungkin dari segi persiapan dan juga persediaan sebelum acara ini berlangsung, mungkin apakah antara persiapan dan juga persediaannya, Doktor, mungkin dapat dikongsikan ni? Ya, jadi susulan gelombang ketiga penularan COVID-19 yang melanda negara kita ni pada masa ini, IBT memohon kerjasama para jemputan untuk mematuhi prosedur operasi standard, itu SOP fasa awal endemik dan garis panduan yang ditetapkan oleh kerajaan. Ini termasuklah mendapatkan 2 dos vaksin COVID-19 yang lengkap, menggunakan sungkup muka yang bersesuaian, mengamalkan penjarakan fizikal, mengamalkan pembersihan diri setiap masa dan menggunakan aplikasi Blue Health, iaitu diperlukan para jemputan nanti mengimbas kod QR semasa memasuki tempat berlangsungnya acara atau majlis. IBT juga memohon kerjasama para jemputan untuk melakukan ujian ART di rumah terlebih dahulu sebelum hadir ke majlis-majlis yang disebutkan tadi. Kami juga menasihatkan para jemputan dan ahli jawatan kuasa yang merasa kurang sihat pada hari-hari tersebut supaya tidak menghadirkan diri ke majlis dan acara dan sebaliknya mendapatkan rawatan bersesuaian jika mengalami simptom serupa flu. Iya, jadi itulah antara pesanannya Doktor kepada tetamu-tetamu yang diundang pada majlis sambutan tersebut. Jadi Doktor, majlis ini ia hanya dihadiri oleh tetamu yang dijemput sahaja ya, bukan kepada orang ramai ya? Ya, hanya tetamu yang dijemput saja seramai 300 orang dan hadir pada acara-acara yang telah dirancang. Iya, jadi tadi.
Ya, jadi kapasitinya hanya dalam 300 orang sahaja ya. Alhamdulillah. 300 orang ya. Ya, alhamdulillah ya. Itu ada baru saja kita ikuti bersama, iaitu sambutan ulang tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal Brunei Darussalam. Baru saja kita bersama dengan Dr. Saiful Rizal bin Haji Marali. Jadi Doktor, sebelum kita mengakhiri wawancara kita, mungkin ada harapan ataupun saranan Tuan Doktor mengenai dengan acara yang bakal berlangsung ini? Silakan. Ya, pihak kami IPT sebagai penganjur berharap majlis-majlis nanti akan berjalan dengan lancar, dengan sempurna seperti yang diharapkan. Jadi sambutan ini akan diraikan dalam norma baharu, dalam keadaan sederhana, dan yang paling penting sekali adalah untuk kami dan para jemputan mematuhi SOP dan juga garis pandu yang telah ditetapkan oleh mereka. Ya, alhamdulillah ya Doktor. Jadi kalau bagi mereka yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai dengan informasi acara dan ingin mengikuti ya, apakah aktiviti-aktiviti yang akan bakal berlangsung ini nanti. Jadi bagaimana mereka boleh mendapatkan informasi ataupun maklumat tersebut? Mungkin melalui laman media sosial ataupun menghubungi talian kepada pihak berwajipan. Silakan Doktor. Ya. Acara-acara dan majlis-majlis sambutan bersempena Jubli Emas Pendidikan Teknikal Brunei Darussalam ini akan dapat maklumat lebih lanjut akan dapat diperolehi oleh orang awam daripada laman web IBTE ataupun Facebook dan juga IG, Instagram IBTE. Jadi maklumat-maklumat akan diberikan melalui sosial media dan juga laman web. Ya, jadi menerusi media sosial Instagram, Facebook, iaitu IBTE ya. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Yang Mulia Tuan Dr. Saiful Rizal bin Haji Marali, iaitu pengarah bahagian penyelidik dan statistik dan juga selaku setiausaha Majlis Sambutan Ulang Tahun ke-50 Jubli Emas Pendidikan Teknikal Brunei Darussalam. Dan juga ya, kita mengharapkan dan juga mendoakan mudah-mudahan majlis-majlis yang bakal berlangsung ini akan berjalan dengan jayanya ya, insya-Allah. Terima kasih Doktor. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.